Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan salam pagi lah kan. Okey. Harap semua sihat insya-Allah. Saya difahamkan yang awak semalam menerima suntikan vaksin, jadi kemungkinan ada beberapa orang yang tidak berapa sihat lah. Pesan daripada tindak balas badan awak insya-Allah. Siapa yang berkesempatan, siapa yang ada kesihatan, bolehlah kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Minggu lepas kita dah masuk kepada model fungsi dan bagaimana kita nak bina model fungsi. Jadi bila kita dah tahu model fungsi, kita dah kenal pasti komponen-komponen yang ada dalam model fungsi. Jadi kita nak buat satu analisis. Bagaimana kita nak selesaikan sesuatu masalah. Okay? Kita sebenarnya pencanggahan apa yang kita akan belajar ini iaitu pencanggahan fizikal adalah kaedah untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah dengan berpandukan kepada kaedah pemisahan. Okey. Kita nak selesaikan sesuatu masalah dengan cara menggunakan kaedah pemisahan. Bagaimana? Nanti saya akan tunjukkan. Baik. Kita pergi kepada slide seterusnya. Sudah, saya tengok. Okey, kaedah menganalisis pencahayaan fizikal. Penyelesaian kaedah menganalisis pencahayaan fizikal, fungsi dia adalah untuk menyelesaikan masalah inventif secara permisahan. Macam yang saya cakap tadi, ianya lebih kepada cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, awak belajar di tingkatan 2. Kaedah penyelesaian masalah ada 2 iaitu secara inventif, satu secara tidak inventif ataupun secara biasalah kita macam contoh yang kita bagi masa tingkatan 2 adalah pisau. Pisau tu kita tumpul, kita terus asah. Itu secara tidak inventif. Okay? Tapi untuk kamu ni takkan tak nak buat benda yang tidak inventif kan? Kamu belajar reka bentuk dan teknologi. Jadi kamu kenalah buat sesuatu yang inventif lah. Mencipta, inventif tu adalah menghasilkan sesuatu. Right? Menghasilkan sesuatu yang baru. Okay? Jadi, dalam menghasilkan sesuatu yang baru tu, kenalah ada panduan. Kamu tak bolehlah terus-terus buat. Kalau masalah dia macam ni, selesai dia macam ni. Ingat masalah inventif sekiranya diselesaikan secara inventif, akan timbul masalah baru. Okay? Akan timbul masalah baru. Jadi, pereka-pereka bentuk yang sebelum kita, dia dah sediakan satu kaedah. Satu kaedah di mana sekiranya masalah ni macam ni dan kita nak selesaikan macam ni, ada kaedah dia. Okay? Teruskan. Apa itu pencanggahan fizikal? Perbezaan atau percanggahan yang dikenal pasti untuk menyelesaikan masalah secara inventif. Okay, saya dah bagi tahu tadi. Apakah contoh percanggahan fizikal? Pencanggahan fizikal ditentukan berdasarkan parameter yang ditentukan. Okay, parameter. Dia mesti ada parameter. Kalau tak ada parameter, boleh tak? Boleh. Tapi tidak jelas dia punya penyelesaian dia. Contoh parameter daripada segi saiz. Okay, pencanggahan fizikal dia besar dengan kecil. Pencanggahan fizikal mestilah perkataan berlawanan dengannya. Kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai perkataan berlawanan. Okay. Contoh yang saya bagi sini, saiz. Okay. Parameter dia saiz, pencanggahan fizikal dia besar dan kecil. Ada tak parameter lain? Ada. Beban. Pencanggahan fizikal dia boleh berat atau ringan. Kemudian saya bagi lagi ketinggian. Pencanggahan fizikal dia tinggi dan rendah. Ada tak pencanggahan fizikal yang lain? Ada tak? Siapa boleh bagi satu contoh pencanggahan fizikal yang awak boleh rasa, oh ni pencanggahan fizikal ni. Boleh type dekat chat awak Pencanggahan fizikal yang lain apa dia? Contoh. Siapa boleh bagi? Siapa-siapa? Siapa yang ada dalam ni? Ada 50 orang ni. Siapa-siapa tolong jawab. Apa parameter lain selain daripada saiz, beban, ketinggian? Apa parameter lain? Cuba bagi contoh. Cuba bagi contoh. Satu je contoh cukup lah. Parameter ni boleh jadi saiz, beban. Saiz tu pula besar dan kecil atau kecil. Beban tu pula boleh jadi berat atau ringan. Ketinggian boleh jadi tinggi atau rendah. Yang lain? Ada tak yang boleh jawab?
Tak ada je. Semua baru bangun kan. Mata masih lagi kabur-kabur lagi kan. Alright. Parameter ni, panjang dan pendek. Betul. Pandai. Bagus. Panjang, pendek. Pun boleh juga. Parameter dia mungkinlah dia punya saiz jugalah sebenarnya. Cuma panjang dan pendek. Kalau tu besar dengan kecil. Okay, lain. Ada yang lain tak? Syarul, kalau jarak boleh tak? Tu panjang pendek tu jarak lah. Jarak yang Okay. panjang, Dekat, jarak yang jauh pendek. macam tu lah. Okay. Dekat, jauh. Pun boleh juga. Tidak ada masalah. Yang penting ada berlawanan. Dia parameter yang berlawanan. Supaya bila kita nak tengok nanti, kita dapat pilih penyelesaian yang sesuai. Boleh juga jadi basah atau kering. Okey, basah atau kering. Boleh jadi juga sejuk. Terang dan gelap boleh? Terang dan gelap. Boleh? Bukan terang, cerah. Cerah. Kalau terang tu warna, lebih kepada warna, terang dan gelap. Kalau warna kita tak boleh nak, mungkin ada juga situasi-situasi yang memerlukan. Kalau berkaitan dengan cahaya, lampu. Ya betul. Kan terang. Terang Nanti, dan gelap kan? Terang dan malam. Cerah. Terang dan malam, kan? Tak. Cerah dan gelap. Gelap tu kita bukan terang dan malam. Kalau boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting ini berlawanan dan kita tahu apa parameter yang kita nak buat. Okey. Tak kisahlah, asalkan benda tu kita tahu parameter dia. Okey. Apa parameter? Macam Nur Syifa bagi tahu. Panas, sejuk. Bermaksud produk yang kita hasilkan tu kita nak dia dalam keadaan panas dan juga dalam keadaan sejuk. Itu parameter yang kita nak dalam produk kita. Okey, kalau macam Cikgu Zailah kata, produk kita nanti mesti boleh terang dan juga boleh malam. Yang itu. Nanti saya akan bagi contoh. Cikgu Zailah punya contoh tu semua ada dalam saya punya contoh ni nanti. Kebetulan sangat. Okey. Baik. Itu adalah parameter. Kita tentukan. Kita yang kenal pasti berdasarkan produk yang kita hasilkan ataupun masalah yang kita cuba selesaikan. Okey. Seterusnya. Okey. Untuk percanggahan fizikal, dia ada dua. Yang pertama sekali adalah pemisahan masa. Saya lupa nak tulis kat bawah tu tadi. Baik. Bagi pemisahan masa, apa dia pemisahan masa? Pemisahan masa adalah berkenaan cara mengenal pasti penyelesaian berdasarkan keperluan pada masa yang berbeza. Maksudnya keadaannya, contoh besar dengan kecil tu, besar kita gunakan pada masa yang lain, kecil pada masa yang lain. Contoh yang saya bagi dekat sini adalah kemah ni. Kemah. Kemah tu, kita perlukan ianya besar apabila kita nak guna. Tetapi masa kita tak nak guna, kita nak dia kecil. Kita nak benda kemah ni kecil. Sebab itulah gambar yang pertama adalah gambar kemah yang digunakan. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar kemah yang sudah disimpan. Bermaksud dua keadaan. Besar, ingat parameter tadi, besar dengan kecil pada masa yang berbeza. Bermaksud kalau kita nak guna, kita besarkan. Kalau kita tak nak guna, nak simpan, kita kecilkan. Itu adalah pemisahan masa. Maksudnya kecil dengan besar tu dipisahkan oleh masa. Itu maksud dia. Dipisahkan oleh masa. Kecil masa lain, besar masa lain. Baik. Bagaimana pula dengan percanggahan fizikal secara ruang? Ruang. Ruang ni kita faham ruang. Kalau dalam elemen reka bentuk, ruang tu apa dia? Kalau satu kawasan ataupun satu bahagian di antara dua objek yang berbeza. Maksudnya mesti ada dua objek yang berbeza. Ataupun ada sesuatu yang memisahkan dia. Alright? Nanti saya akan terangkan satu persatu. Okey. Pemisahan ruang adalah berkenaan cara mengenal pasti penyelesaian berdasarkan keperluan pada masa yang berlainan. Ini saya lupa nak edit. Masa yang sama, betul lah. Masa yang sama. Alright? Tadi masa berlainan, ini masa yang sama. Maksudnya kalau kita nak guna, benda ni kena sama-sama berlaku. Contoh panas dengan sejuk mesti berlaku pada waktu yang sama. Contoh saya bagi adalah aircon. Apa maksud aircon ni? Pemisahan ruang. Aircon, terdapat 2 unit bagi sebuah unit aircon. Awak beli satu aircon, kalau awak pergi kedai pun beli aircon, dapat dua-dua ni sekali. Jangan risau. Tak ada awak beli hari ni satu yang kotak kat dalam tu, satu lagi kotak kat luar, tak ada. Dia akan bagi sekaligus dua-dua.
unit luar, okey, yang unit luar ni, yang ni lah yang besar gerabak ni, ada kipas kat luar ni. Fungsi dia adalah mengeluarkan atau menyingkirkan haba. Jadi haba ni apa? Haba ni suhu yang tinggi atau panas. Dan unit dalam membekalkan udara sejuk. Sejuk. Panas, sejuk. Kedua-dua unit perlu berfungsi untuk menyempurnakan fungsi dia. Okey? Maksudnya, dua-dua ni kena jalan sama-sama. Tetapi satu keluar yang sejuk, satu keluar yang panas. Awak nampak tak? Kalau tadi perbezaan masa, fungsi ni adalah fungsi untuk produk itu kita boleh asing-asingkan dia. Kalau nak simpan cara lain. Kalau nak pakai cara lain. Okey. Yang aircon ni pula kalau dah dalam tu tak berfungsi, kalau luar tak berfungsi, dalam pun tak berfungsi sama. Jadi dia kena bergerak bersama. Okay, itu maksudnya pemisahan ruang. Kalau masih lagi kurang jelas, saya akan terangkan berdasarkan kepada penyelesaian-penyelesaian dia. Okey, Cikgu Zaila kata cantiknya kemah. Carilah dekat Shopee kemah kemah unta, camel tent. Memang cantik, memang besar dan harga Mahal tu. Tahu tak apa. Lebih dalam 600 lebih rasanya. 67. Tak mahal sangat pun, 600 lebih lah, 600 lebih ke 700 lebih kurang gitu. Tapi memang sesuai untuk kalau family camping lah. Memang dia ada dua ruang. Satu ruang untuk istirahat kat depan, lepas tu kat belakang tu memang ruang untuk tidur. Memang besar. Kalau awak ada, siapa yang ada duit lebih bolehlah beli kot. Right. Okay, baik, kita teruskan. Kita teruskan kepada bagaimana untuk membezakan kaedah pemisahan. Untuk kaedah pemisahan, dia ada cara untuk kita tentukan. Memang ada cara dia tersendiri. Kita tak boleh ubah dan kita kena pastikan kalau awak buat produk, awak kena gunakan kaedah ini. Apa kaedah dia? Cara paling mudah untuk mengetahui kaedah pemisahan ruang atau masa adalah dengan menanyakan persoalan berikut. Dia mesti tanya soalan. Nak tanya pada siapa? Diri sendiri. Okay? Tanya kepada diri sendiri. Apa soalan dia? Adakah? Dia bermula dengan perkataan adakah. Okay? Masukkan nama produk. Okay? Perlu pencanggahan fizikal pada masa yang sama. Okay? Ini ada soalan ni. Contoh. Alamak, saya tak contoh. Sekejap. Adakah nama produk perlu nama produk contoh dalam ni saya ambil dalam buku teks adakah kita bagi ambil contoh kemah tadi adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Itu ada soalan dia. Okey, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Mana saya dapat nama produk tadi? Nama produk tadi kemah lah. Percanggahan fizikal mana saya dapat? Besar, kecil. Kita nak guna besar, kita nak simpan kecil. Jadi perbezaan ataupun dia punya parameter. Yes, parameter dia. Parameter dia besar dan juga kecil. Saya tulis percanggahan fizikal. Pada masa yang sama. Okay. Ada dua jawapan yang mungkin. Tidak mungkin ada mungkin. Tak ada. Dari dua je. Sama ada ya ataupun tidak. Okay. Sekiranya jawapannya adalah ya. Okay. Sekiranya jawapannya adalah ya. Maka ia adalah kaedah pemisahan ruang. Okay. Sekiranya ya, jawapan dia, maka ianya adalah pemisahan ruang. Tak ada lain, tak bukan ya je ruang. Ya je ruang. Tapi ingatlah, soalan mesti sama lah macam saya pakai ni. Jangan pakai soalan lain. Kalau soalan lain tiba-tiba jawab ya, mungkin dia jadi salah lah. Alright? Soalan dia mesti macam ni. Dan jawapan dia ada dua, ya atau tidak. Kalau tidak apa jadi? Tidak bermaksud ini adalah kaedah pemisahan masa. Okay? Faham tak yang ni? Yang ni faham tak? Saya harap faham sebab soalan ni sangat mudah. Adakah produk kemudian pencanggahan fizikal pada masa yang sama? Kalau jawapannya ya, pemisahan ruang. Kalau tidak, pemisahan masa. Kalau tak faham, tolong tulis. Tolong tulis dekat chat. Kalau awak tak nak cakap pun tak apa. Awak boleh cakap sebenarnya, saya tak kisah. Bukanlah maksud orang boleh mencelah bila-bila masa. Saya tengah tanya soalan. Saya tanya, ada soalan tak? Awak jawab. Buka mic awak, cakap. Ataupun kalau awak segan nak bercakap,
awak boleh gunakan ruangan chat. Saya memang pantau ruangan chat. Jangan risau. Okey, ini adalah contoh. Tadi saya bercakap je kan, tak ada contoh. Okey. Ni kemah. Okey, kemah ni adakah kemah perlu besar? Okey. Yang ini produk. Kemudian ini adalah dia punya parameter atau percanggahan fizikal dia. Okey. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Ini kita dah masukkan maklumat-maklumat ni. Okey, seterusnya jawapannya adalah tidak. Betul lah kan? Tak kan? Maka ianya adalah pemisahan masa. Situ je, senang. Ini memanglah masa nak tentukan ni memang senang lah. Okey. Cikgu, kalau kami tersilap. Semua baru minum vitamin C tadi ni. Saya memang pagi-pagi agak macam ni lah. Nanti cikgu yang belajar dengan saya waktu pagi nanti akan tengok saya agak running nose lah. Memang daripada kecil saya ada sedung. Okey. Pagi-pagi je memang saya akan sesama. Okey. Jawapannya adalah tidak, maka pemisahannya adalah masa. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Adakah pendingin hawa, adakah pendingin hawa, okey. Pendingin hawa ni bahasa Melayu bagi aircon lah, walaupun ada perdebatan, walaupun ada perdebatan bahasa ni kadang-kadang salah, ada orang kata penghawa dingin, ada orang kata pendingin hawa, tak apa, kita tentukan ni. Kita sebagai pereka cipta, pereka bentuk tak kisahkan bahasa Melayu, bukan tak kisahlah. Kita guna apa yang kita tahu je lah dulu. Nanti kalau ada pembetulan kita betulkan. Okay. Adakah pendingin hawa perlu sejuk dan panas pada masa yang sama? Sekiranya jawapannya adalah ya. Betul lah kan? Dua-dua kena waktu yang sama lah. Kat luar kena panas, kat dalam kena sejuk. Maka ia adalah pemisahan ruang. Okay. Bermaksudnya di sini, okay, semuanya bergantung kepada soalan awak dan pemahaman awak kepada situasi tersebut. Okey, situasi tu yang penting. Jadi, macam mana nak kenal pasti situasi? Kamu kena kenal produk dan masalah kamu sendiri. Sebab tu bila awak buat sesuatu produk, kamu tak boleh kata, aku nak buat ni lah, aku nak buat tu lah, tak boleh. Sebab tu bila saya masuk kelas, mula-mula saya kata apa? Pada kelas 3J dengan 3G. Saya kata, kenal dulu masalah. Kenal masalah apa yang awak nak buat. Okay? Kenal pasti masalah apa yang kamu nak selesaikan. Jangan awak terus-terus buat produk. Kamu kena kenal pasti apa masalah yang kamu nak selesaikan. Kalau kamu tak tahu, jadi kamu tak boleh nak jawab pemisahan masa. Kaedah pemisahan ni. Kamu tak boleh tentukan kaedah pemisahan ni. Okay? Jadi, kamu yang pertama sekali saya kata tadi, kamu kena ni lah, kamu kena kenal pasti masalah. Kenal pasti masalah yang kamu nak selesaikan. Barulah kamu boleh buat pemisahan masa ni. Kaedah pemisahan. Pemisahan masa. Okay? Baru kamu boleh selesaikan kaedah pemisahan. Kalau tak sekadar kamu tiru kawan ataupun kamu sekadar, biarlah buat je lah. Tak boleh. Kamu kena kenal pasti masalah kamu tu. Baru kamu boleh tanya soalan-soalan ni. Baik. Dah tanya soalan, dah kenal pasti apa pemisahan dia. Lepas tu apa cikgu? Okay. Setelah kamu dah kenal pasti apa masalah yang, kaedah pemisahan yang sesuai yang kita nak gunakan, kita akan diberi pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okay. Setiap pemisahan ada 7 dalam buku teks dalam buku teks. Kalau awak tengok dalam internet ada lebih daripada itu sebenarnya. Tetapi pemahaman awak 7 untuk pemisahan masa, 7 lagi untuk pemisahan ruang. Okay, kita pergi satu persatu kepada penyelesaian tersebut. Okay, kita mengetahui kaedah pemisahan adalah untuk memudahkan pereka cipta atau pereka bentuk bagi menentukan kaedah yang sesuai berdasarkan kaedah pemisahan yang telah kita sendiri kenal pasti. Okey, mereka sendiri kenal pasti.
Berdasarkan beberapa pengetahuan dan maklumat sedia dia, ada 7 cadangan prinsip inventif. Cadangan prinsip cadangan. Bermaksud dia cadangkan pada awak, tetapi kamu yang kena selesaikan. Okey. Bagi kaedah pemisahan ruang dan juga 7 cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Okey. Prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang dan masa. Ini adalah prinsip-prinsip tersebut. Ini nota yang sama saya bagi kepada 3G dan juga 3J, iaitu pembahagian pengekstrakan kualiti setempat, penyarangan filem nipis dan cekerang boleh lentur, pengantara dan tidak simetri. Ini adalah untuk pemisahan ruang. Manakala untuk pemisahan masa adalah kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma dan pembuangan dan pemulihan serta tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, kalau saya bagi tahu macam ni je, faham tak? Faham tak kalau saya bagi tahu macam ni je? Okey, lepas tu habis kelas, boleh tak? Okey. Baik, saya akan pergi go through satu persatu. Benda yang saya tak boleh buat masa tingkatan 2. Jadi kita ada peluang ni, kita buat. Masa tingkatan 2 kita nak pergi go through satu persatu memang susah. Sebab masa tak mencukupi. Alhamdulillah hari ini saya ada kesempatan dan kepada mereka yang daripada tingkatan 2, fahamkan benda ni. Sebab bila awak dah masuk tingkatan 3 memang awak tak akan faham. Bukan tak akan faham, tak ada masa untuk memahami dia. Okay, cikgu tingkatan 3 akan terus buat kepada produk. Tak ada masa untuk menerangkan benda ni. Jadi hari ni ada peluang, jadi fahamkan bahagian ini. Okay, kita pergi satu persatu. Iaitu yang pertama kita pergi kepada pemisahan ruang. Okay. Pemisahan ruang ada yang pertama adalah pembahagian. Apa itu pembahagian? Membahagikan objek kepada bahagian yang kecil. Objek yang besar kita bahagikan dia kepada bahagian-bahagian atau segmen-segmen yang lebih kecil. Menjadikan objek mudah dileraikan. Okay. Mudah buka, pasang balik, buka, pasang balik. Itu adalah dileraikan. Kemudian meningkatkan darjah kebolehbahagian. Maksudnya kita boleh bahagikan dia lagi kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah perubahan ke peringkat yang lebih kecil. Maksudnya kita lipat jadi kecil. Okay? Apa contoh yang saya nak bagi? Kalau dalam buku teks, dia bagi contoh perabot yang boleh, perabot yang dijual menggunakan kaedah konsep do it yourself, DIY. Perabot IKEA. Mudah dia, perabot IKEA. Ramai yang kat sini, mak ayah dia suka pergi IKEA agaknya. Okay. Itu adalah satu kaedah pembahagian, satu kaedah pemisahan ruang pembahagian. Okay. Maksudnya apa nama tu? Penjual ataupun pereka bentuk tu dia reka almari. Tetapi dia ada masalah untuk bagi ke awak. Maksudnya masalah dia adalah nak shipping ataupun nak hantar produk tersebut kepada kamu. Okay. Sebelum-sebelum ni dia menggunakan truk ataupun dia menggunakan kenderaan yang besar. Contoh lori, truk, kontena, baru dapat hantar produk tersebut. Tapi diorang memikirkan satu kaedah bahawa kita boleh cerai-ceraikan dia, kita bahagikan dia kepada objek-objek yang lebih kecil, kita package, kita bagi kepada pelanggan. Itu adalah kaedah dia menyelesaikan masalah. Itu adalah dalam buku teks. Saya bagi satu lagi contoh. Contoh saya adalah, pernah tengok tak almari? Okay. Almari ini, dia ada satu kelebihan. Dia bukan macam almari yang IKEA tadi. Dia dah confirm besar tu besar tu lah. Okay, itu masalah dia lebih kepada penghantaran. Ini, almari ni, dia menyelesaikan masalah pelanggan daripada segi nak meletakkan objek. Contoh, awak beli untuk letakkan barang-barang dapur. Kalau awak faham lah penama microwave size sekian. Kalau oven besar sikit contoh ataupun lepas tu ada periuk nasi ke apa. Jadi kalau awak tengok para-para dia ni, kita panggil benda ni para lah. Boleh diubahkan, dia boleh dileraikan, kemudian digabungkan kembali kepada paras yang awak nak. Contoh awak nak tinggikan sikit, awak letak kat atas ni. Jadi produk ataupun objek yang lebih besar boleh letak dekat bawah. Macam tu. Boleh dah letak kotak yang lebih besar.
Okay, kita boleh ceraikan dia kemudian gabungkan balik kepada peringkat yang kita nak. Okay, itu maksudnya pemisahan ruang. Maksudnya kita boleh guna untuk produk yang saiz besar ataupun produk ataupun bahan-barang yang saiz dia kecil. Produk kita ni, almari tu kita boleh guna pada bila-bila masa kita boleh ubah. Okay, cuma yang memisahkan dia adalah ruang tadi. Okay, faham Faham tak yang sini? Ada apa-apa soalan? Kamu akan perasan, kalau awak perasan daripada mula nanti, awak akan dengar penerangan saya, awak akan dengar. Macam sama je cikgu. Cuma yang ni pemisahan ruang, ini pemisahan masa. Ya, ada perbezaan dia. Kalau awak perasan nanti akan ada perbezaan. Kalau awak tak faham juga, tulis kat situ. Kalau kata, tak ada tu. Tak ada perbezaan pun sama je. Okey, tulis kat chat tu, nanti saya akan terangkan kepada kamu. Okey, ini adalah untuk pembahagian. Bagaimana pula dengan seterusnya? Pengekstrakkan. Taking out ataupun kita alihkan, kita keluarkan sesuatu. Extraction, kalau dalam bahasa Inggeris extraction. Memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan kepada gangguan daripada objek. Kita pisahkan, kita keluarkan. Okay? Kalau dalam buku teks, dia bagi contoh pemisahan unit pendingin hawa yang aircon tadi lah. Takkan saya nak bagi contoh aircon lagi. Asyik aircon kan. Tukar pula. Blender. Apa pula blender ni? Apa kaitan dia? Okay. Pemisahan dia adalah, kalau awak biasa dekat dapur, blender ni banyak guna dia. Tetapi penggunaan dia adalah berbeza-beza. Okay. Kalau kita beli blender, kita akan dapat 3 unit yang ada 3 balang yang berbeza. Okay. Katalah kita nak blender cili. Kita akan pakai yang ni lah. Kita akan pakai yang ni. Ini blender cili, blender buah, blender apa semua boleh. Okay. Yang ni blender cili, blender buah boleh. Tetapi dia tak boleh blender kacang. Kacang apa? Kacang tanah tu, nak blender, nak letak kat atas aiskrim, tak boleh. Jadi kita tukar unit ni. Kita buang yang ni keluar, kita masukkan yang ni. Letak atas ni. Kita memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mengganggu kita. Kita tak nak guna. Kita masukkan bahagian lain. Pun boleh. Dikira sebagai pengekstrakan. Okey. Ni. Produk-produk ni kita masukkan ke dalam atau ke bahagian yang sedia ada tu. Itu adalah pemisahan atau memisahkan dan pasang balik benda yang kita nak. Okey. Faham tak setakat ni? Okay. Contoh lain apa dia? Saya boleh bagi contoh lain. Contoh-contoh lain. Jangan fikir terlalu jauh. Contoh-contoh lain. Dekat-dekat awak je. Awak tengah duduk atas meja tu, pegang-pegang benda. Tengok je. Ada tak? Saya bagi contoh mudah lah. Ni. Apa nama ni? Gam anak saya. Gam anak saya. Ada tak kaedah pemisahan pengekstrakan? Ada tak? Siapa bagi tahu? Ada atau tidak? Jawab je. Ada, jawab ada. Tidak, jawab tidak kat bawah tu. Ada poll kat sini. Baik. Saya buat satu polls. Saya type adakah gam yang mempunyai kaedah ekstrakan. Okay. Ada 2 jawapan. Ada atau tidak. Okay. Launch. Ada post. Tengok dekat chat awak tu. Ada post. Okay, pilih jawapan yang awak nak. Okay, pilih je. Pergi dekat chat, ada satu post tu. Pilih je, ada atau tidak. Saya bagi masa dalam 10 saat. Ada tak dekat chat? Cuba semua tengok dekat chat awak. Ada tak? Post tu kira macam undian lah. Ni, gam ni. Adakah gam mempunyai kaedah pengekstrakan? Tak ada. Ada mak? Tak. Tu ada. Dah ada yang jawab tu.
Tak ada Oh, tak ada. Alamak. Bermaksud kamu kena buka kat activities. Ni ada yang dah jawab ni. Ada yang dah jawab. Segitiga. Ya, betul. Sorry. Bukan dekat chat. Dekat segitiga petak bulat tu. Saya pun baru guna sebenarnya. Alright. Tengok dekat petak bulat. Sebelah chat awak tu. Dah ada jawab. Ada. 2 orang dah jawab ada. 3 jawab tak. 4 orang dah jawab ada. Makin mendahului. Ya, makin mendahului. Nampaknya jawapan ada. Kemudian yang tidak dah jauh ke belakang. Tinggal 4 saja. Lain 7. Ada 82 orang, cuma 11 orang yang jawab. Semua tidak adil. Alright. Dah itu dia. Ya, tidak semakin ditinggalkan. Macam main lumba kuda pula saya ni kan. Kat mana Khairul? Cari jap. Dekat Yang dekat otak petak tu ya, betul. Petak segitiga bulat tu. Kat mana Q&A tu? Q&A. Bukan. Pulse. Pulse. Okey. Pulse. Ada tu soalan tu. Cepat. Ada tu sedang mendahului 11. Okay, saya akan tamatkan dalam masa 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Dah cukup. Yuk. Okey. 16 orang daripada 81. 16 Jangan orang. tak jawab. Tak 65 baru berapa 21 orang jawab. 21 orang saja yang jawab. Okey, tak apalah. Dia orang tak tahu kot. Dia tak tahu kat mana kat tak apa. Mungkin yang guna telefon mungkin tak dapat jumpa kan. Tak apa. Okey, tak apa. Kita jangan beli siapa-siapa, biar je. Alright. Yang mana jawab, terima kasih. Alright. Bermaksud awak masih ada di dalam kelas saya. Okey. 16 orang jawab ada. Manakala 5 orang jawab tidak. Mana satu yang betul? Jeng. Baik, jawapannya adalah ada. Okey. Di mana? Penutup dia. Penutup kan? Ya, penutup dia. Kita ekstrakkan dia keluar, kita guna. Apa guna penutup ni? Apa yang menyelesaikan masalah penutup ni? Sebenarnya menyelesaikan masalah apa? Supaya gam ni tak tumpah. Ni tumpah. Okey. Gam ni tak tumpah. Jadi, kita perlukan penutup. Tetapi penutup ni, bila kita nak guna, tak boleh lah. Jadi kita ekstrakkan dia ke luar. Penyelesaian mudah tak? Mudah sebenarnya. Okey. Penyelesaian sebenarnya apa yang ada di sekeliling awak, dia menggunakan kaedah yang sama. Okey. Cuma kita tak tahu istilah yang digunakan. Itu masalah kita. Alright? Masalah kita tak tahu. Bila kita dah belajar RBT, kita tahu, ini rupanya, itu rupanya. Okey. Nanti awak akan tahu satu persatu. Kita balik kepada slide kita. Baik, seterusnya. Kualiti setempat. Apa itu kualiti setempat? Yang ini saya rasa awak biasa tengoklah. Okey. Mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam. Itu satu kaedah. Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Itu satu kaedah. Okey. Mengubah struktur objek dan pengaruh luar daripada seragam menjadi tidak seragam. Okey, kejap contoh yang dia bagi, bekas penyimpan makanan pelbagai petak berbeza dan pelbagai fungsi. Okay. Kalau awak biasa guna, siapa biasa makan makanan Jepun? Pernah makanan Jepun? Bukan makanan Korea, Korea saya tak minat. Okay. Makanan Jepun. Pernah dengar tak perkataan bento? Okay, bento. Kalau awak tengok, okay. Siapa nama ni? Saya tak nampak nama penuh tau. Pernah, bagus. Siapa yang suka makanan Jepun, dia tak pernah. Alamak. Nanti awak pergi pasar raya, awak tengok, ni dekat apa nama? Apa nama yang dekat Eco Majestic tu? Family Mart. Yes, Family Mart. Kalau pergi Family Mart, tanya dekat orang tu, akak, bento mana? Bento ada kat dalam peti ais. Biasanya dia dekat peti ais yang tepi tu. Awak akan tengok makanan bento. Yes, Eco Hill. Family Mart Eco Hill tu. Pergi tanya dia bento kat mana. Awak akan perasan dalam bekas bento tu, dia dah susun makanan awak tu berdasarkan ruang-ruang yang berbeza. Contoh nasi kat tengah, kemudian ada telur, kemudian ada hot dog, lepas tu saran saya dah ada kuah, gravy kurang lah dia. Sebab orang Jepun tak suka makan kuah. Sayur. Dia makan sayur banyak. Okay? Dia tak sayur kat tepi tu. Alright? Itu adalah bento.
Tapi contoh lain takkan bento je cikgu. Benda lain ada tak? Ada banyak sangat. Okey. Salah satu contohnya adalah ni. Bekas ni. Dia ada ruang-ruang tertentu untuk komponen ataupun alatan-alatan tertentu. Tak semuanya boleh bergabung di ruang-ruang yang berbeza. Contoh, spana saiz 17 kat sini. Spana saiz 16 sini. 15, 14, 13, 12. Lepas tu dia susun dah. Tak mungkin spana saiz 8 masuk dekat spana saiz 8 masuk dekat spana saiz 17. Itu maksudnya pemisahan ruang menggunakan kaedah kualiti setempat. Dia ada ruang-ruang dia yang tertentu. Tak boleh kata, oh aku nak letak kat sini pula. Ataupun barang ni letak kat tempat lain pula. Okey? Dia mesti ada tempat dia yang tertentu. Tapi kalau macam bento tu bolehlah. Kita letak makanan yang berbeza. Cuma kita dah tetapkan tempat dia. Bila dia dah habis makan tu dia akan buang. Sama je kan? Okay, ditetapkan. Dia maksudnya bila kita jual ke orang, makanan tu tidak akan bercampur. Okay. Supermarket, dia faham ke betul? Ini soalan PT3 Oh, saya tak tahu. Saya tak tengok kertas PT3. Walaupun saya ni sebenarnya minat nak tengok kertas soalan peksa. Sebab saya salah seorang yang suka tengok soalan peksa. Sebab apa? Bila saya tengok soalan peksa, saya tahu apa nak ajar anak murid saya. Apa fokus yang perlu saya ajar pada murid-murid. InsyaAllah, kalau ada murid tingkatan 2 dalam ni, tingkatan 3 tahun depan insyaAllah kita akan kerja keras sikit lah. Sebab saya dah ada, memang awak siap lah. Malas sikit je, memang rotan akan melambung lah. Okay? Sebelum ni sejak seronok je budak-budak tingkatan 3 kan. Okay? Bila saya dah naik pagi ni, insyaAllah lah. Melayang-layang lah saya punya rotan tu. Tak adalah. Buat baik, kita buat baik. Betul tak? Baik, itu adalah kualiti setempat. Bagaimana budak yang lain? Okay? Dengar mak ayah kan apa main rotan-rotan ni. Saya, semua anak murid saya tahu. Macam mana perangai saya. Alright. Penyarangan. Nested doll. Nested doll. Main patung pula tengok. Tak, kita bukan main voodoo Kita masuk penyarangan adalah meletakkan atau memasukkan satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Okay, awak jangan fikir masukkan saja Dia boleh juga letakkan. Okay. Awak biasa tengok antena kan? Antena tahu antena? Antena. Zaman awak ada tahu antena? Zaman awak tak ada antena lah. Kalau kereta lama-lama tu, kalau awak tengok, kadang-kadang dia ada antena dia dekat atas kepala kereta tu. Dia tolak di atas sampai atas, tinggi je. Itu adalah antena. Zaman awak tak ada antena tu. Kesian Cikgu Hairul, banyak gangguannya. Tak sihat. Kita tutup mic ke? Suara tak jelas Hairul, mic buka. Saya tutup mic. Okey baru. Saya memang macam ni pagi-pagi. Kalau pagi-pagi memang macam ni. Jenuh lah saya. Baik, tak apa. Kalau dalam buku teks dia bagi contoh antena. Saya rasa awak tak biasa tengok antena. Monopod tahu monopod? Yang tangkap gambar. Monopod yang tangkap gambar yang pegang yang selfie tu. Selfie ramai-ramai tu. Grup selfie tu. Yang itu menggunakan kaedah penyarangan. Maksudnya bila nak guna panjang, awak tarik panjang-panjang. Tapi bila awak tak nak guna, awak simpankan dia. Itu kita panggil sebagai penyarangan. Ada yang tahu. Tengok. Okey, bila saya cerita pasal benda yang berkait dengan awak, semua tahu. Tahu. Tapi bila cerita benda yang tak berkait dengan awak tak tahu. Tak? Tak apa, saya akan cuba cari contoh yang terbaik. Okey. Contoh penyarangan yang kedua. Siapa tahu apa benda ni? Airport, bagus. Ini airport yang murah Saya dah pakai minggu lepas tapi tak tahu kenapa dia berefek kepada kepala saya. Shopee Saya RM10. Jadi sakit kepala, saya tak nak guna lah. Lagi pengsan mak saya. Baik. Ini menggunakan kaedah penyarangan juga. Maksudnya bila saya tak guna, saya nak charge, saya masukkan ke dalam benda ni. Jadi dia akan charge. Dan juga dalam masa yang sama dia akan menyimpan. Tapi bila kita nak guna, kita just buka,
ambil dan juga letakkan. Okey, itu adalah kaedah penyarangan. Okey. Apa contoh yang saya bagi dalam ni? Dalam ni saya bagi contoh. Tu dia. Kenal tak benda ni? Siapa yang selalu pergi roadblock, kenal lah. Siapa yang selalu rentas negeri, kenal benda ni. Apa nama benda ni? SJR. SJR, Sekatan Jalan Raya. Tak lama lagi. Kon. Kon, kita panggil kon keselamatan lah. Sebab dia sebenarnya kon keselamatan. Tapi poli guna untuk tangkap awak lah. Siapa yang selalu main motor, dia letak kat depan tu, roadblock, lepas tu tangkap. Okey? Apa yang penyarangannya dekat sini? Baik. Anak panah saya yang paling setia ni, dia akan tunjukkan kepada kamu apa yang berlaku. Kedeng-deng. Daripada tinggi tu, daripada besar, ataupun daripada tinggi, kita jadikan dia rendah ataupun kecil untuk penyimpanan ruang. Masih boleh digunakan tak? Masih boleh digunakan. Walaupun dia dah kecil, tapi masih boleh digunakan. Okey, letak kat tepi tu. Masih boleh digunakan. Cuma dia jadi kecil lah, itu saja. Okey? Itu adalah contoh penyarangan. Macam mini pot apa, awak punya pot tu lah. Bukan. Aku sebut apa tadi? Lupa dah. Monopod. Astagfirullahaladzim. Macam-macam istilah budak zaman sekarang. Monopod lah, airport lah. Yang saya tahu airport yang orang naik kapal terbang je. Alright? Tak apa. Saya cuba yang terbaik untuk ikut peredaran zaman lah, insyaAllah. Alright. Daripada mula, asal dia tinggi. Okay, tinggi, dia kurang dalam 2 kaki. Kemudian kita kendahkan dia, ataupun kita masukkan bahagian di atas ni, yang atas, daripada kecil, kita masukkan ke dalam bahagian yang lebih besar. Itu kita panggil sebagai penyarangan. Okey. Seterusnya, filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Yang ini saya rasa semua orang guna tapi tak tahu apa benda. Okey. Tak tahu yang namanya adalah ini selama ni. Okey. Membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Okey. Basically adalah satu benda yang kita panggil sebagai tinted. Okey. Tinted. Siapa biasa dengar perkataan tinted? Irfan Khalili seorang dia buka kamera. Jadi saya nak tanya dia. Irfan Khalili, awak nampak tinted ni dekat mana? Saya cikgu. Kalau awak pernah dengar perkataan tinted tak? Tak benar cikgu. Tak pernah. Alah Irfan. Dia kegunaan. Ada kereta tak kat rumah? Tu Amira dah jawab. Tahu. Tak apa, saya nak morak dengan Irfan kejap. Bagi ada situasi bercakap. Irfan, dekat rumah ada kereta kan? Ada cikgu. Cermin kereta tu gelap ke cerah? Cerah. Cerah. Alamak, patutlah orang tak tahu. Jadi, tak apa. Kalau perasan tak kereta dekat luar pula? Kita kat luar. Kereta orang lain, bukan kereta awak. Cermin dia. Ya, nampak. Gelap kan? Gelap. Gelap. Itu namanya tinted. Tahu? Dah tahu dah? Allah, kesian. Mengantuk ke Irfan? Mana ada. Tak ada. Okey, terima kasih Irfan kerana memberi respon. Alright. Okey, seterusnya. Ni kawan-kawan awak dia ada jawab ni. Cikgu kata ada jawab. Tahu cikgu tinted cermin kereta, betul. Dekat kereta ada tinted, betul. Rubin Tiren pun jawab kereta. Umar Mageswari kata dekat telefon pun ada. Macam tahu je saya nak bagi contoh telefon. Baik. Masya kata tak gempak tak tinted. Okey. Alright. Itu terpulang pada masing-masing lah. Macam saya, kalau saya tak suka sangat terlalu tinted. Sebab saya tak suka mengganggu saya bawa kereta. Tiba-tiba pandang kiri tak nampak apa, tiba-tiba nampak cahaya je langgar saya. Saya tak nak macam tu. Okey. Ada setengah kenderaan dia suka gelap semua. Itu terpulang pada dia lah. Okey. Mak kata Masya Allah, kalau tak gelap, tak gempak lah kan. Okey, tak ada lah. Terpulang pada masing-masing. Baik, itu adalah salah satu contoh menggunakan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Contoh yang lain, macam kawan kamu Umar Mageswari kata, kita guna pada telefon bimbit kita. Bagus, nampaknya kamu dah faham. Boleh kena saman kalau gelap sangat, betul. Cikgu kata gelap sangat kena saman. Tu
Bahaya kena saman tu satu perkara yang melanggar undang-undang, maksudnya awak kena saman. Baik. Tanya kepada Umar Maghiswari, awak dah faham sedikit berkenaan dengan kaedah menyelesaikan masalah. Okey. Kemudian apa lagi yang lain? Boleh juga daripada segi wrapping ataupun kita buat bungkusan makanan. Okey, Irfan Khalili tutup mic Irfan. Okey. Tak boleh. Tutupkan. Okey, baik. Boleh juga dalam segi wrapping makanan. Kita wrap, pergi kat pasar raya. Ada masalah kalau kita tak tutup, dia akan busuk daging contohnya daging dia akan busuk. Jadi awak ambil wrapping tu, awak balut dia. Itu juga adalah salah satu daripada kaedah filem nipis atau cengkerang boleh lentur. Satu lagi, kita sebut filem nipis je. Bahagian cengkerang boleh lentur ni macam mana cikgu? Baik. Kalau kereta yang tak pakai tinted ni, dia ada satu benda yang warna hitam petak tu. Ya sempat tak saya nak cari? Tak boleh. Tak ada buka. Jadi ada satu benda yang warna hitam tu kita letak dekat cermin. Okey, bila kita tak nak guna kan, kita cabut, lepas tu kita lipatkan dia. Kita pusing-pusingkan dia, kemudian dia jadi bulat. Itu simpan. Payahlah, tak ada nak contoh. Yang lain, contoh-contoh yang lain, contoh macam buku. Buku sekarang ni tak macam buku dulu-dulu Buku sekarang ni tak ada macam buku dulu-dulu. Ni buku anak-anak saya ni. Kalau perasan buku ni, berbanding dengan buku awak, buku teks, yang ini dia ada balutan plastik kat depan dia. Okay? Ada balutan plastik untuk cover. Bukan pembalut yang tu, pembalut yang pembalut buku tu. Yes, betul. Pembalut buku. Bila awak dapat buku teks, awak disuruh balut buku kan. Yang itu adalah filem nipis juga. Supaya buku awak tidak rosak. Ya, betul ni. Contoh dia. Alright, macam saya ni, dia guna macam dah siap, dia tak boleh cabut-cabut dah. Yang ini permanent. Bandu surat khabar je senang. Ya kak, dia tak surat khabar. Bagi buku mahal dia tak surat khabar je, Ifan. Betul. Alright, tak apa. Terpulang pada kamu lah nak buat macam mana. Alright, yang penting kamu faham bahawa ada kaedah yang kita boleh guna untuk melindungi sesuatu. Alright. Baik. Pengantara. Tak sempat nak habis ni. Okay. Pengantara. Apa itu pengantara? Mengadakan bahagian baru antara dua objek. Menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Dia tak permanent kejap je dia cantum. Okay, baik. Apa contoh yang saya bagi? Ni. Pernah kenal tak benda ni? Sebab dia terbalik sebenarnya. Saya tak boleh nak letak. Jadi, pernah tengok tak benda ni? Gantung TV. Siapa ni? Hebat betul dia ni. Dekat TV, belakang TV tu kita gantung TV. Okey, kita gantung TV macam tu. Baik. Kita gunakan perantara. Kan? Ya, mechanical, betul. Kita gunakan perantara di antara dinding dengan TV. Kita gunakan perantara, iaitu benda ni lah. Okey, benda ni kita sebagai pengantara. Dia sebagai pengantara. Boleh jadi kekal, boleh jadi sementara. Kalau kita kata tak nak guna, kita cabut lah. Kalau kita nak guna, kita letak balik pun boleh juga. Okay? Macam mana saya guna dekat ni. Saya di dua skrin ni sebenarnya. Alright, sebab tu kalau... Boleh laras ke? Yang ni boleh laras. Yang ni boleh ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, semua boleh. Yang ni yang kira pautan. Pautan yes, kan? pautan. Inilah pautan. Linkage. Nak buat projek boleh lah guna ni. Mahal ni, mahal. Kau tahu yang ada boleh laras. Kau tahu beli yang murah je. Shopee. Lalu kan yang statik je. Ni yang boleh laras dahsyat. Yang statik tu ada juga. Yang ni pun boleh laras. Yang ni boleh tarik ke depan, lepas tu ke kiri, ke kanan. Macam-macam jenis. Sebab tu saya kata, budak-budak ni, kalau tak ada idea, pergi Shopee. Shopee berlambat-lambat idea. Ini semua saya dapat dari Shopee ni. Okay. Dekat kereta, Umar bagus lah. Dia punya idea-idea dia bagus lah. Dekat kereta pun ada cikgu. Cantum telefon. Yang kalau kita naik kereta, kan kita nak letak telefon dekat depan tu kan. Ada yang nak tengok waste. Yes. Kan ada yang jenis yang ada lengan tu kan. Yang itu pun boleh juga. Ataupun benda yang sedia ada tu lah yang kita letak dekat tempat aircon ke. Yang itu pun contoh yang terbaik. Okay. Bermaksud kita guna satu benda yang lain. Kita guna yang lain untuk kita selesaikan masalah tu. Bagus-bagus Umar. Bagus.
awak punya contoh sangat-sangat berguna. Memang tepat pada situasi. Alhamdulillah. Yang lain pun saya harap dapat bayangkan. Kereta Grab, Uber mesti ada. Bukan saja kereta. Motor pun dah ada sekarang. Okay? Motor pun dah ada dah. Okay? Jangan satu lagi. Jangan jumutkan ataupun jangan terikatkan kepada contoh yang saya bagi ni saja. Ada banyak lagi benda lain sebenarnya. Kalau awak nampak ada benda yang digunakan secara berbeza ataupun ada tambahan, itu juga dikira sebagai pengantara. Ini sebagai contoh saja. Okey. Contoh lain, sebab tu saya kalau ada contoh saya akan ambil dekat-dekat dengan saya. Pengantara. Contoh. Tahu tak benda ni? Tahu tak benda ni? Ni. Siapa tahu? Stand. Stand apa tu? Stand untuk buku. Book stand kan? Book stand, yes. Book stand. Apa fungsi dia? Menyendal buku supaya tak jatuh. Okay, stand buku, betul. Ia juga terdiri dalam pengantara. Pengantara di antara buku dengan meja tersebut. Untuk menegakkan buku tu supaya tidak jatuh. Faham tak? Itu adalah pengantara di antara buku dengan meja. Supaya buku tu kita letak tegak dan tidak jatuh. Okay? Jangan awak, sebab apa saya bagi contoh tu? Kalau sebab macam tu penyendal pintu pun boleh lah kan? Ya, betul. Okey, alhamdulillah cikgu faham. Okey, baik. Bermaksud pengantara ni dia boleh jadi macam-macam. Okey, dia boleh menjadi macam-macam. Bukan saja TV kan. Saya bukan apa, saya takut nanti bila saya dalam periksa saya takut dalam periksa nanti awak kata tak ada pun pilihan jawapan TV, pemegang TV. Alamak, macam mana? Saya takut tu je. Sebab saya perasan budak-budak kita ni dia kamu lah. Saya tak nak cakap budak-budak kita lah. Kamu semualah. Bila saya bagi satu contoh yang cikgu bagi saja. Saya kalau boleh cuba tak nak bagi contoh sangat. Saya bagi contoh satu, lepas tu saya bagi terangkan secara detail. Sebab saya takut bila saya bagi contoh itu je yang awak faham. Tak macam tu. Saya nak awak faham konsep dia. Ada bahagian antara dua objek. Maksudnya ada bahagian antara TV dengan dinding. Ada tengah-tengah atau ada benda. Macam saya sekarang ni tengah laptop saya ni agak tegak. Saya tak dapat nak tunjukkan sebab tak ada kamera lain. Saya beli satu stand untuk laptop saya. Maksud bila saya letak atas meja, laptop saya akan ditegakkan. Okay? Ada benda yang menyokongnya. Itu adalah pengantara. Okay? Nanti saya akan tunjuk lagi. Okay. Cuma saya nak awak faham konsep dia. Ada pengantara antara objek dengan objek lain satu. Okay, seterusnya. Contoh lagi kalau macam botol. Kita kan kalau macam botol atas ada penutup, lepas tu antara penutup dengan botol dia ada sendal macam plastik tu kan? Ya, nak bagi macam minyak tak tumpah, cecair tak keluar. Itu boleh juga betul. Alhamdulillah, saya tak terfikir itu tadi. Kalau perasan dalam botol. Teringat ni, botol madu Cikgu Jamila. Betul kan dia ada kat situ. Dia ada penyendal tu. Ya betul. Kalau yang cecair lah, bila cecair kan dia penyendal kan. Apa fungsi dia? Adalah untuk mengelakkan cecair itu keluar ataupun tumpah apabila penutup dia diketatkan. Itu maksud dia. Alright. Jangan ingat yang contoh itu je, yang lain tak boleh pakai. Ada kena faham Kemudian seterusnya tidak simetri. Tidak simetri ni last lah untuk pemeriksaan ruang. Ada lagi 7 saya ambil waktu awak 5 minit, saya tak kira. Awak lewat sikit rehat air ni. Okay. Tidak simetri, mengubah bentuk satu objek daripada simetri kepada tidak simetri. Apa maksud simetri? Simetri ni kiri dan kanan dia sama. Ataupun tidak simetri. Kiri dan kanan dia nampak macam sama, nampak macam seimbang tapi tak sama. Okay, contoh. Ni apa nama dia? Printer. Saya jawabkan dulu. Printer. Kita ubah. Okay, masalah dia adalah dakwat selalu sangat habis. Kalau nak pakai dakwat dari luar, kita kena DIY ataupun buat sesuatu yang baru. Jadi, mereka printer ni, dia buat sesuatu tambahan. Apa dia? Tambahan tangki dakwat di bahagian luar. Absent tank printer. Okay, macam mana dia design? Okay. Macam mana dia design? Macam ni. Nampak sama tapi tidak serupa. Okay. Nampak sama. Design sama. Petak.
tetapi ada tambahan. Ada cucuk kat sini. Dia simetri. Tapi dalam masa yang sama kalau kita belahkan dia kat tengah, sebelah sini macam ni, sebelah sini lain sikit. Tapi dia nampak masih seimbang. Okay? Itu maksudnya simetri. Simetri macam ni lah, kiri kanan lebih kurang sama ya. Kemudian kepada asimetri, kepada tak simetri. Macam ni lah. Seimbang tak? Masih boleh digunakan dan masih boleh letak atas meja, tak tergolek. Okey, seimbang tu. Alright? Itu maksudnya berubah daripada simetri kepada tidak simetri. Okey. Baik, seterusnya. Kita masuk pula kepada pemisahan masa. Kita laju sikit lah, laju sikit sangat gangguan saya ni. Kedinamikan, memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Okey, kita dah masuk kepada pemisahan masa. Tadi semua tu adalah contoh pemisahan ruang. Ini kita dah masuk kepada pemisahan masa. Ni masa-masa. Sini saya dah tukar dah. Tadi ni ni ruang. Sekarang ni masa. Masa pula masa. Okey, demi masa. Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Macam sama je dengan pembahagian. Nanti awak akan tengok sedikit berbeza. Mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dan sebaliknya. Apa contoh yang dia bagi dalam buku teks? Meja makan berempat boleh jadi meja makan berenam atau berlapan. Kita buka, lepas tu kita lipat. Okey, banyak sangat konsep sekarang. Alright. Tapi saya gunakan, ini dia. Ni apa nama dia? Laptop. Okey. Ini ada laptop. Apa dia yang bergerak dan tak bergerak menjadah tu? Okey, baik. Saya buat satu platform yang boleh dilaraskan berserta dengan kipas. Dan saya letakkan seperti itu. Maksudnya, kalau katalah saya nak guna tegak macam ni, macam dalam gambar ni, saya boleh buat. Kemudian saya nak laraskan dia di atas meja atau selaras dengan meja pun boleh. Dengan saya mengambil bahagian yang kecil tadi tu, dan kita nak ubah bahagian kecil belakang kaki dia tu, tarik dan buat kita letakkan. Okay, kita tarik kaki dia tu, kita letakkan ke bawah. Kita akan boleh guna seperti biasa. Itu adalah namanya dynamic. Dynamization. Okay? Kedinamikan. Seterusnya, tindakan awal, preliminary action. Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Bukan saja risiko untuk mengawal sesuatu yang di luar jangka lah sebenarnya. Ataupun benda tu kita buat bukan selalu kita guna, tapi kita adakan di situ supaya bila nak guna ada. Itu maksud dia, tindakan awal. Contoh saya bagi. Alamak, gambar apa pula ni? Siapa dapat perasan yang satu tindakan awal? Ada tak benda yang pelik awak tak pernah nampak dalam gambar ni? Ada tak siapa-siapa boleh jawab? Apa peliknya gambar ni? Apa yang tindakan awal dia? Tak tahu dia tu. Tak tahu. Alamak, jangan cakap tak tahu Irfan. Baik. Saya bagi tahu lah. Alright. Perempuan pakai baju lelaki. Dekat lengan tu. Dekat lengan tu. Baik. Kita jarang jumpa benda ni. Dan saya pertama kali jumpa, saya dulu adalah peserta PLKN. Baju dia ada satu macam ni tau. Maksudnya bila kita lipat baju, kita takut benda tu terjatuh. Jadi, kita buatkan satu butang dengan tali. Bila kita lipat baju, kita boleh ambil tali tu, kita butangkan. Jadi, sleeve kita ataupun lengan baju kita tak jatuh. Tindakan awal. Adakah ini perlu digunakan selalu? Tidak. Kalau nak guna. Kalau tak nak guna, sudah. Tapi bila masa kita boleh guna? Bila-bila masa pada waktu yang sama kita pakai baju. Tak perlu awak buka baju tu, pergi cari baju lain, tak payah. Maksudnya baju yang sama, cuma fungsi yang berbeza. Kita kawal tu awal-awal. Kalau nak guna, tak nak guna, sudah. Itu maksudnya tindakan awal. Okey? Kawan awak kata Syifa, kata butang. Oh, Irfan ada, mak dia ada stand tu. Bagus. Stand dia sangat bagus. Kamera saya dapat satu level. Okay, kemudian Umar dia cakap, cikgu benda ni macam pakai botol ke? Pakai botol, yang mana contoh yang botol cikgu Zainal bagi tu? Ya, betul. Sama. Alright? Okay, seterusnya kita berpindah kepada tindakan seterusnya. Tindakan berkala. Berkala ni ada periodic action. Maksudnya ada masa-masa, sela masa tertentu. Okay, ada masa dia. Bertukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Ini contoh yang cikgu bagi tadi. Cikgu Zainal kata, parameter dia tadi,
terang, malam. Okey, ini adalah contoh dia. Saya bagi contoh lampu jalan. Okey, lampu jalan. Okey. Bila manusia ni lalu, dia akan cerah ataupun lebih terang. Kemudian bila dia dah pergi, dia akan jadi malam. Ini bermaksud bila ada sesuatu ataupun ada benda yang melaluinya ataupun menggunakannya, barulah benda itu berfungsi. Okey, itu maksud kepada tindakan berkala. Kalau tidak digunakan ataupun masa yang berbeza dia tak gunakan, maka ianya tidak akan berfungsi seperti mana yang kita nak kan dia berfungsi. Okey? Itu maksudnya berkala. Contoh siapa yang buat dengan saya sebelum ni vertigasi. Okey, vertigasi dia ada masa-masa dia. Pukul 2 dia siram, kemudian dia tak siram dah. Pukul 4 dia siram lagi, lepas tu tak siram dah. Pukul 6 baru dia siram balik semula. Itu adalah tindakan berkala. Okey? Maksudnya kita tak naklah sentiasa je air tu melalui pokok tu. Nanti mati pula pokok tu kan. Jadi kita buat tindakan berkala. Okey? Itu tindakan berkala. Kemudian tindakan keterlaluan. Tindakan keterlaluan ni tindakan keterlaluan ni adalah sebenarnya boleh jadi keterlaluan tu maksudnya berlebihan ataupun keterlaluan tu maksudnya berkurangan. Okey? Dia bukan satu hala je, dia boleh lebih, dia boleh kurang. Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Contoh yang dia bagi dalam buku teks adalah donat. Donat yang awak buat, kadang-kadang ada orang suka manis, kadang-kadang ada orang suka kurang manis. Jadi bila awak perlukan untuk dia manis, kita tambah gula banyak-banyak. Bila kita kata orang tu tak nak manis, kita kurangkan gula pada dia. Jadi apa untuk contoh yang saya bagi? Contoh yang saya bagi adalah telefon bimbit. Okay? Dia adalah telefon bimbit pada tahun tahun 2000. Tak jauh pun. Lebih kurang 20 tahun lepas ya. Alright? Telefon bimbit yang pertama yang menjadi popular pada zaman tu. Okay? Kemudian kita hasilkan juga telefon bimbit. Telefon bimbit yang kedua adalah telefon bimbit touchscreen dan juga ada button. Dulu telefon ada dua-dua. Ada touchscreen, ada button. Jadi tahun 2010. Okay, ini tahun 2010. Tetapi mereka bentuk, yang ini adalah tindakan berlebihan. Dia tambah sekali dengan skrin yang boleh sentuh, ada button juga. Ini adalah tindakan berlebihan lah maksudnya. Maksudnya lebihkan sesuatu yang baru secara berlebihan. Kemudian mereka bentuk yang kemudian dia kata, lampau-lampau pula ada button lah, ada ni lah, touchscreen. Buat apa kita nak pakai button lagi kalau dah ada touchscreen? Jadi dia cipta yang baru. Alright? Dia cipta yang baru. Tidak ada button, just semua touchscreen je. Okay. Nokia ada game stick. Dekat 3 jam main game stick tu tak pernah bosan. Alright? Ada je cara dia. Alright. Dia pernah main, Umar pernah main saya risau juga ni, berapa umur Umar ni. Alright. Bermaksud ada mula-mula tindakan berlebihan, maksudnya dia pasang skrin yang boleh touch screen. Kemudian dia kata, buat apa banyak-banyak? Pengguna kata, buat apa banyak-banyak? Button dah ada, tu dah ada, dia dah ada. Tak payahlah touch screen je lah. Jadi dia mendengar pada keperluan pengguna, dia kata, jadi kita buang button, kita pakai touch screen je. Itu yang terjadinya telefon sekarang ni. Ini lah. Telefon yang ada ni. Ini daripada ada button, kemudian ada touch screen dan juga button kepada touch screen saja. Okey? Itu adalah dia punya kaedah tindakan keterlaluan. Baik, seterusnya. Pengembangan terma. Yang ini sangat jarang digunakan dan dah tak banyak sangat guna kot. Ada tapi kita tak perasan. Dia lebih kepada produk-produk yang elektronik lah. Okey. Menggunakan prinsip terma pengembangan atau pengujutan terhadap sesuatu bahan. Ni dia. Streka. Pernah tengok streka? Streka ni, kalau awak guna, biasa dalam kelas sains patutnya ada. Dia ada satu plat di sini. Ni. Bahagian bawah ni lebih senang mengembang berbanding bahagian atas. Jadi, bila terlalu panas, dia akan kembang. Dia akan menjauhkan diri daripada kontak ni. Yang ni bahagian ni. Jadi dia akan jauh. Bila dia jauh, elektrik akan terputus ataupun tidak ada bekalan elektrik. Bila dia jauh, tak ada bekalan elektrik. Rasa tak bila awak sereka, kadang-kadang lampu tu menyala. Betul tiba-tiba lampu tu padam.
Itu bermaksud, bila dia berjala, maksudnya elektrik sedang mengalir. Dia memanaskan logam tu. Tapi, bila awak dah sampai satu suhu, dia akan secara automatik dia padam lampu tu. Apa maksud dia? Bermaksud, bila sampai satu suhu yang dikehendaki, secara automatik litar tersebut akan diputuskan. Kemudian bila dah kata dah sejuk balik, sampai pada satu suhu yang sejuk, dia akan sentuh balik. Itu lampu dia bernyala balik. Itu maksudnya pengembangan terbang. Alright. Kemudian seterusnya, pembuangan dan pemulihan. Okey, pembuangan dan pemulihan. Pembuangan dan pemulihan ini adalah membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Okey. Maksudnya bila kita dah guna, kita buang. Habis madu sepah dibuang. Itu maksudnya. Okay. Salah satu contoh dia adalah peribahasa tu lah. Habis madu sepah dibuang. Apa contoh dia? Saya bagi contoh dia ni. Siapa pernah tengok ni? Ini adalah pembersih ataupun pewangi tandas. Okay. Kita gunakan dalam bentuk kapsul. Kapsul kecil-kecil ni. Ni kecil-kecil, sini, sini. Okay. Bila kita nak guna, kita flush, air akan melalui kapsul-kapsul ni. Dia akan mencairkan kapsul tu sedikit. Okay. Kemudian bila dah habis ataupun kita dah tak gunakan dia akan secara automatik akan cair. Itu maksudnya membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Maksudnya bila dia dah fungsi dia dah bersihkan tandas kita, dia dah wangikan tandas kita, dia akan terlarut. Okey. Salah satu contoh yang lain, ubat yang awak makan tu ubat jenis kapsul yang ada merah putih tu. Yang itu juga adalah jenis bila pakai dia akan terbuang. Semakin ramai yang meninggalkan jimit kita tak apa, saya faham. Saya terambil masa awak sikit sebenarnya. Jadi saya tak nak marah lah. Mana nak marah. Alright. Dan yang terakhir, ada last. Jadi telas. Lepas tu contoh kita habis kelas. Okay. Tindakan berurusan yang berfaedah. Continuity of useful action. Saya suka cakap bahasa Inggeris. Menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Bermaksud apa? Tindakan kita ataupun produk tersebut akan sentiasa berfungsi tanpa henti sehingga dia rosak. Okay. Contoh yang dia bagi dalam ni adalah jana kuasa elektrik dan juga mesin pelelas. Jadi saya tak nak bagi contoh yang susah. Ni ya contoh yang saya bagi. Biasa tengok kat mana? Biasa tengok benda ni kat mana? Siapa boleh jawab? Tepi jalan. Suara ngantuk bang. Okay, tepi jalan. Betul, tepi jalan. Apa fungsi dia? Untuk memberitahu ataupun memberi peringatan kepada pemandu. Jalan raya. Dosifah kata jalan raya. Ya Allah, kucing mana pula Ifan ni. Alright. Memberi pengetahuan ataupun peringatan kepada pemandu bahawa ada kawasan berbahaya ataupun ada kerja-kerja sedang dijalankan. Adakah peringatan ni perlu diberitahu? Ada masa-masa tertentu? Tidak, sebab jalan raya itu sentiasa dilalui oleh orang. Jadi lampu ni kena sentiasa berkelip. Maksudnya lampu ni sentiasa kena bagi peringatan kepada orang lain. Itulah yang dipanggil sebagai tindakan berterusan yang berfaedah. Okay, letak kat tepi jalan raya tu, dia berklik, klik. Right? Itu maksud dia. Baik. Itu sahaja kaedah-kaedah dia. Okay. Ini adalah prinsip-prinsip inventif yang ada. Macam biasa, kita kena buat satu contoh. Baru awak faham. Okay. Prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang dan masa. Mari kita cuba tentukan kaedah pemisahan bagi situasi di bawah. Apa situasi dia? Almari di rumah anda menyimpan pakaian dan barangan. Anda menghadapi kesukaran semasa mengambil barang kerana gelap. Ini soalan tingkatan 2. Soalan tingkatan 2 dulu Di bawah tajuk elektrik. Soalan dia sama. Saya tak ada ubah apa-apa pun. Saya harap awak ingatlah. Okay. Apa dia? Ingat tak? Saya kata soalan mesti ada soalan. Soalan untuk menentukan pemisahan adalah dengan kaedah menanyakan soalan. Soalan dia apa dia? Adakah? Okay. Adakah almari perlu cerah dan gelap pada masa yang sama? Adakah almari tersebut perlu cerah dan gelap pada masa yang sama? Maksudnya sentiasa cerah ataupun dia perlu cerah dengan gelap pada waktu yang sama. Kalau jawapan dia apa dia? Siapa tahu jawapan dia? Jawapannya 2 je. Ya atau tidak? Okay, kita buat poll lagi. Last. Ni poll yang terakhir.
Almari gelap cerah pada masa sama. Ya atau tidak? Okey, saya bagi masa tak lama lah hari ni. Hari ni saya bagi masa dalam 20 saat je. Tengok dekat yang petak segitiga bulat tu. Almari gelap cerah pada masa yang sama. Ada orang, 3 orang sudah menjawab. Okey, 4 orang, 5, 6. Okey, 10 orang. 14 orang dah jawab. Okey, saya bagi masa lagi. 17 orang dah menjawab. Sampai 20 kita berhenti lah. Okey, dah sampai 20. Alright. Oh, extra satu. Ada lagi nak pun. Okey, kira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In the pool. Okey, baik. Ada 26 orang menjawab dan jawapannya hampir sama. 13-13. Awak boleh tengok. 13-13. Okey, jawapan dia. Jawapan dia adalah tidak. Mana boleh gelap dengan cerah dalam masa yang sama. Awak pun kalau awak nak guna lampu dalam bilik, awak cerahkanlah. Kalau awak tak nak guna lampu dalam bilik, awak tutuplah, gelaplah dia. Okey. Bermaksud apa dia? Tidak. Kenapa kita pilih tidak? Kerana hanya perlu cerah. Alright? Tak apa. Bermaksud ada pemahaman. Ada 13 orang faham dan 13 orang kurang faham. Jawapannya tidak. Kerana hanya perlu cerah semasa mencari atau membuka almari je. Bila awak buka almari, perlulah cerah. Masa tutup, tak payahlah cerah. Takkan nak 24 jam pasal lampu. Bazir lah kan. Jadi, jawapannya adalah tidak. Okey, baik. Sorry. Kemudian, jenis kaedah pemisahan dia apa? Kalau jawapannya tidak, jadi pemisahan masa dia adalah masa. Okey, pemisahan dia adalah masa. Okey, tak boleh lagi dah. Kalau jawapannya tidak je, terus masa. Okey, apa kaedah yang sesuai? Cadangan prinsip inventif dia apa kaedah yang sesuai? Tidakkan berkala. Saya pilih tidakkan berkala. Ingat balik tidakkan berkala itu apa? Okey, lampu bernyala apabila, bukan bernyala sebenarnya, saya salah tulis. Apabila pintu almari dibuka. Biasanya bila awak buka je almari, lampu akan terbuka. Okay. Kalau awak tak ingat lagi apa itu tidakkan berkala. Okey, kejap saya buang pen ni. Boleh. Tak boleh. Okey, tidakkan berkala ni bermaksud bila awak perlu gunakan sesuatu, dia akan menyala ataupun dia akan berfungsi. Kalau tak nak guna, dia tidak akan berfungsi lah. Itu maksudnya tidak akan berkala. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap awak faham. Tak apa, yang last tu macam sedikit, bukanlah kecewa, sedikit ada ketidakpuasan hati pada saya bahawa awak ada segelintir ataupun saya boleh kira 50% faham, 50% lagi tak faham. Tak apa. Ambil masa untuk faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Bermaksud awak cuba untuk faham kemudian hari lah, bukan hari ini. Kalau tak hari ini pun hari kemudiannya. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya melalui grup atau grup WhatsApp, grup Telegram ataupun pada siapa-siapa je lah. Dan peringatan saya, okey, awak ada tugasan dokumentasi dan produk untuk bab 2. Kalau tak faham, tolong tanya cikgu-cikgu awak. Awak kena siapkan juga. Kalau awak tak siap, tidak ada markah TP, PBD, tahun depan susah awak nanti. Takkan saya nak bagi 3 je. Alright? TP awak. Jadi tolong buat. Okay? Tolong selesaikan. Tak faham, tolong tanya cikgu awak. Awak ada masa sehingga 20 Maaf, 20 hari bulan Kan kita bagi masa sikit lagi. 20 hari bulan 10 mesti hantar. 20 hari bulan 10 tak salah saya adalah hari Jumaat. Betul? 20 hari Rabu. Hari Rabu. 20 hari bulan hari Rabu. Bermaksud hari Rabu
ada lebih kurang 2 minggu lagi. Okey, 2 minggu lagi. Jadi pastikan siap dan hantar. Okey, kalau tak Contoh-contoh, cikgu ada bagi dekat Telegram, boleh tengok contoh tu. ya, betul. Kalau tak masih tak faham juga contoh tu, bolehlah tanya cikgu-cikgu awak. Jangan risau, cikgu akan tolong awak. Alright? Jangan risau. Okey, itu saja peringatan saya dan peringatan keras juga lah. Kalau tak hantar memang markah saya bagi B5 je lah. Alright? Kalau awak hantar saya bagi markah penuh. Okey, bulan 10 akhir bulan 10. Bulan 20 bulan 10 mesti siap dan hantar. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat insya-Allah. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.